Maka dipinangnya Siti Hawa oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Allah Ta'ala izin terima pinangannya. Dan mas kahwinnya kena bayar. Mas kahwinnya apa? Selawat atas Nabi. Seberapa banyak? 100 kali satu nafas. Maka selawat atas Nabi Muhammad jadi mas kahwinnya. Nabi Adam pun selawat. Allahumma salli ala. Kita nak tengok 100 nafas, kita tahan tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita tampil pada yaumil qiyamah dalam keadaan Allah pandang pada kita, Allah meredai kita sebagai kita hamba kepadanya. Ya Allah, jangan tercabut iman kami, Ya Allah. Jangan terlucut iman kami, Ya Allah. Ya Allah, berikan kami iman yang kuat, Ya Allah. Ya Allah, berikan kami iman, Ya Allah. Berikan kami iman yang kuat, Ya Allah. Berikan kami iman yang mantap, Ya Allah. Berikan kami iman yang tetap, Ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sambung baca kitab Tauhid kita. Kitab yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Jufri. Sampai pada muka surat 34 paragraf ke bawah. Paragraf akhir. Dalam poster itu tidak pilih 35 atau sebenarnya 34 paragraf bawah. Bilangan para Nabi dan Rasul? 34. 34. Paragraf bawah. Ulul Azmi. Di antara mereka itu ada 5 Rasul yang berpangkat Ulul Azmi. Kita dah cerita Nabi-Nabi punya cerita belum? Nabi Adam, Nabi apa semua belum? Dah sebut Nabi Adam apa cerita dia? Allah Ta'ala ciptakan dia macam mana? Nabi Nuh apa kisah dia? Nabi Saleh apa riwayat dia? Belum ya? Baru baca. Baik. Di antara mereka itu ada 5 Nabi yang berpangkat Ulul Azmi, iaitu mempunyai keazaman dan kesabaran yang kuat. Mempunyai azman. Ulul Azmi yang mempunyai azam. Mereka itu Nabi-Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, masya-Allah, dakwah daripada negerinya Babil sampai dia Babylon ya, sampai negeri Babil. Dia dibakar oleh, dimasukkan dalam unggun api oleh Raja Namrud. Tak terbakar, tak terjejas. Bajunya pun tak ada jejas. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diuji untuk sembelih anaknya. Dan beliaulah yang membinakan Kaabah Baitullah. Dan kemudian iaitu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bukan calang-calang dihadapi. Dihadapi 2 yang besar-besar. Pertama, musuhnya yang pertama ialah Fir'aun. Fir'aun yang paling sombong. Yang sampai sekarang orang masih kagum dengan binaannya. Lebih orang kagumi daripada yang lainnya. Lebih dikagumi daripada Tok Pekong Siam. Lebih dikagumi daripada Borobudur. Itu piramid dan juga harta kekayaannya sampai sekarang masih masyhur ceritanya. Tapi mana dia? Jatuh tangan siapa? Nabi Musa AS. Apa ada Nabi Musa? Ada harta. Ada tentera. Jatuh tak Fir'aun? Jatuh ya. Baik. Dan satu lagi yang beliau tentang ialah siapa? Yang beliau hadapi ialah siapa? Kaumnya sendiri. Orang-orang Bani Israel. Yang mereka diuji dengan Fir'aun yang begitu, ujian yang begitu besar, iaitu dari gangguan daripada Fir'aun, dan Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan bantuan begitu besar. Maka mereka pulaknya derhaka pada Nabi Musa. Maka besarlah derhakanya. Dengan begitu tinggi makam dan kedudukan dan anugerah Allah Ta'ala beri, still derhaka. Ingat ya, kalau derhaka orang awam lain, derhaka ustaz-ustaz lain. Derhaka orang awam tu orang awam. Ustaz-ustaz kalau derhaka, jelek. Sebab engkau yang sepatutnya mengetahui orang. Bani Israel jadikan imam. Wa ja'alhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka imam-imam tentang urusan kami, memimpin orang semua ketika mereka bersabar. Maka mereka buat celah, mereka buat kufur, itu lebih dahsyat. Ingat ya, kalau mencuri, kalau merompak, orang-orang jahat, dia gangster, itu celah. Tapi kalau yang mencuri, yang makan rasuah polis, lebih celah kerana kau penguat kuasa. Baik. Kalau curi, makan rasuah orang lain, sudah jelek. Kalau yang curi ataupun makan rasuah, yang menyeleweng, orang-orang yang bekerja di dalam jabatan agama, lagi teruk. Lagi teruk. Kau sepatutnya menegakkan hukum Allah, kau sepatutnya menegakkan apa orang supaya patuh kepada Allah, kau pula menyeleweng. Itulah contohnya Bani Israel. Dia dapat kitab, dia dapat Nabi, macam-macam Nabi dia dapat. Tapi dia derhaka, maka jadi sangat jelek dan sangat cela. Ya.
Nabi Musa AS menghadapi kaumnya yang begitu punya derhaka, yang begitu punya ingkar, ya. Kemudian Nabi Isa AS, Masya Allah, ulul azmi, dia diangkat pada usianya baru 36 tahun, ya. Kemudian dalam kehidupannya begitu zuhud. Nabi paling zuhud adalah Nabi Isa AS. Tak ada rumah, tidur kat mana, mana-mana dia boleh tidur, dia tidur. Tapi yang dirasa layak untuk dia tidur dekat tempat sampah. Nabi Isa AS kuat azamnya, sampai dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Masih hidup, umurnya dah 2000. Sekarang 2000 berapa tahun? Berapa? 2021, ya. Nabi Isa dah umurnya 2021. Di mana dia? Di langit. Nanti dia akan turun. Dia di tangan dia yang akan menghapuskan akan Dajjal. Na'udzubillah min zalik, ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwanya saja 950 tahun. Hidupnya lebih 1000 tahun. Dakwanya 950 tahun, hidupnya lebih 1000 tahun. Yang ikut dia berapa? 50 orang. Ada riwayat kata 80. 50 orang. Kalau kita lah jadi cikgu sekolah 10 tahun, murid kita yang pas hanya setakat 50 orang, kena sack tak agaknya? Kalau 10 tahun ni dah khidmat, murid itu dah ramai jugalah, mau makan ratus juga. Setakat 50 saja, yang lain semua macam mana? Kena berhentikan tak? Kena sack tak? Tak payah berhentikan lah. Cikgunya sendiri pun boring, dia pun berhentilah. Nabi Nuh tak resign, dan Nabi Nuh tak retrench oleh Allah Ta'ala, tak diterminate oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dapat pangkat ulul azmi lagi. Jadi kau ibadat, kau juang, kau khidmat semampumu. Pencapaian urusan Allah. Pencapaian urusan Allah. Tidak bermakna dengan pencapaianmu yang silang gemilang, yang begitu ramai pengikutnya itu semua, itu merupakan pencapaian. Dan itulah merupakan silang gemilang. Kalau kau dapat satu pengikut aja pun jadilah. Nanti yaumil akhir ketika di haud Nabi SAW, ada nabi-nabi. Semua nabi ada haudnya, ada telaganya. Ramai nabi dan rasul, banyak yang besar, maknanya lapangan sebelum masuk jannah tu, daripada lepas sirat saya nak masuk jannah, besar lapangannya. Ada telaga, setiap nabi ada telaganya. Telaga nabi kita saiznya 4 persegi. Panjangnya seperti daripada Aden sampai ke Amman, Jordan. Bukan Oman. Oman tu masih dekat dengan Hadramaut. Daripada Aden, Yaman, selatan, sampai ke Amman. Amman tu Jordan. Jadi bawa di selatan semenanjung Tanah Arab sampai ke utara sebenarnya. Besarnya begitu. 4 persegi. Haud Nabi kita SAW. Paling ramai haud Nabi kita SAW. Nabi Musa pun ramai juga yang datang umatnya semua gitu, ya. Nabi Nuh 50 orang aja datang. 50 orang datang, dah datang kamu semua, dah datang minum. Dah cukuplah 50 orang saja. Mereka beli 50 saja minum. Yang ada Nabi-Nabi seorang saja, umatnya 1 orang saja alat-alat. 1 orang saja, tetap Nabi juga. Tetap Nabi juga, umatnya 1 saja, yang ikut dia 1 saja. Allah. Pun semua Allah Ta'ala tak pecat. Baik, sekali ringkas kita sebutkan balik semula dari atas itu tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya. Apa yang saya ingat saya sebutkan sepintas lalu, ya. Nabi Adam Allah Ta'ala jadikan di jannah. Kemudian lepas tu disuruh masuk jannah. Habis dijadikan di jannah, masukkan jannah. Macam mana? Jannah banyak departmen lah. Jannah ada banyak departmen. Tempat dibikinkan Nabi Adam tu jannah juga. Tapi kemudian disuruh tinggal dalam jannah. Jannah yang syurga loka, orang Melayu bilang. Jannah yang tempat keindahan, jannah yang tempat jannah tempat kerihatan, jannah tempat tinggalnya. Itu jadi jannah Nabi Adam AS dijadikan daripada sari tanah seluruh dunia di muka bumi. Malaikat ambil sedikit untuk jadikan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS makhluk yang pertama, tinggi, dan dia bukan, Nabi Adam ini bukanlah turunan evolusi daripada monyet, ape man. Dan Nabi Adam ini adalah ciptaan baru dari langit. Dia tinggi besar, macam pokok kelapa, 60 hasta. Turun ke bumi, dia begitu besar, maka segala yang menghuni muka bumi yang ada semuanya pupus. Semuanya pupus belaka, ya. Dan ape man, caveman,
Kita boleh nafi? Tak boleh nafi sebab mereka jumpa evidennya. Adam daripada mereka? Bukan. Adam ciptaan baru. Bermakna di atas muka bumi ini sudah ada human-like creatures but they are not human. Adam not from them and then they are not also descendant of Adam. Ya. Kalau ikut ulama-ulama tarikh, ulama-ulama yang catat tarikh, antara Nabi Adam sampai Nabi kita, antara Nabi Adam sampai kita belum sampai 10,000 tahun. Singkat dah. Teknik sebab anak Adam ni pintar. Dia turun saja. Melaka tu saja baru 800 tahun. Apa ada zaman hang tua, apa ada zaman hang tua tu 500 tahun. Apa ada zaman para miswara, bagaimana sudah berkembang pada zaman hang tua. Apa ada pada zaman hang tua. Apabila ada ketilat di Melaka sekarang. Belum sampai 1000 tahun, baru 800 tahun. Dah macam-macam moden ada begitu ya. Singapura tu baru 900 tahun. Zaman Sang Nila Utama macam mana? Zaman para miswara macam mana? Zaman Sultan Husin Shah macam mana? Zaman Lee Kuan Yew macam mana? Zaman sekarang macam mana? Anak Adam ni pintar. Dia dapat satu, dia manage, terus dia membangunkan. Anak Adam ya. Baik. Tapi, diorang jumpa rangka-rangka manusia, rangka-rangka macam manusia lah. Kita bilang macam manusia ya. Sebab selain pada Adam, kita tak sebut sebagai manusia. Sudah lebih 30,000 tahun, 50,000 tahun, Peking Man, Perak Man, semuanya tu. Maka kita tak boleh nafikan. Mereka kaji ada carbon contentnya menunjukkan bahawasanya ini memang dah lama dan silam. Maka kita tahu bahawasanya yang penghuni muka bumi, they were human-like creatures. Yang hidup, that roam on the surface of this earth. Sebelum Adam. Itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan atas muka bumi ini khalifah, pengganti. Pengganti siapa? Malaikat pula komen, ya Allah, kau nak jadikan atas muka bumi ini yang berbunuh-bunuhan, yang menumpahkan darah, wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Siapa yang mentadbirkan muka bumi? Adam ni khalifah, pengganti. Pengganti siapa yang menumpahkan darah atas muka bumi ini? Katakan, ulama mengatakan, ada katakan jin, menumpahkan darah jin kah? Tapi lebih macam bergaduh dan menumpahkan darah macam fi'il manusia. Itulah yang those human-like creatures. Yang hidup zaman Ice Age. Pada zaman dia haiwan hampir pupus. Banyak pupus. Mammoth pupus, saber-tooth tiger pupus, semuanya tu semua ya. Semuanya tu dia hidup muka bumi ni dia tak makmurkan, dia merosakkan. Antara mereka gaduh, tak ada bikin bangunan pun. Selama-lamanya duduk dalam gua je. Macam kucing. Kucing dah hidup berapa lama? Ribuan tahun juga. Kucing ada bikin rumah tak? Tak ada bikin. Begitu aja, mana dia nak baring, dia baring. Burung dah hidup berapa tahun? Ribuan tahun juga. Ada bikin rumah, ada bikin kilang. Tak ada. Begitu-begitu. Caveman pun begitu. Dia tak maurkan muka bumi. Dan gaduh, timpahkan darah. Itu yang dia tahu. Haiwan pun tak begitu. Maka Allah Ta'ala gantikan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Nabi Adam Allah Ta'ala jadikannya buka mata saja, sudah nampak, masih Allah Ta'ala tiupkan roh, belum separuh jasadnya. Baru mata aja masuk roh aja terus hidup matanya. Kaki belum ada nyawa lagi semua. Awal mula dia nampak nama Allah dan nama Rasulnya berganding. Dan dia nampak aja dia tahu itu nama Allah. Tak siapa ajar dia. Alif, lam, lam, ha, Allah. Mim, ha, mim, dal, Muhammad. Ini namanya jannah. Ini namanya pintu. Allah Ta'ala dah downloadkan dalam dia. Dia buka, dia nampak ini syurga. Ini pintu syurga. Dia tahu itu namanya pintu syurga. Dah tahu itu namanya tiang. Dah itu namanya bejana. Dah itu namanya Allah dan Muhammad. Dia nampak aja dah pintar. Dia dah tahu. Allah Ta'ala ciptakan semula jali, dia dah tahu kan. Maka apabila buat salah Nabi Adam AS pun pasal syaitan bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Adam minta ampun dengan bertawasul dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad ya. Dengan berkat kemuliaan Muhammad. Mana kau tahu nama Muhammad itu? Sebab ya Allah, ketika kau ciptakan aku buka mata, aku nampak nama kau dengan namanya diganding. Tidak kau ganding namanya dengan namamu, kecuali dia disayangi olehmu. Betul wahai Adam. Maka Nabi Adam tanya, itu siapa ya Allah? Allah Ta'ala bilang itu Muhammad daripada zuriatmu. Dia punya sayang, dia sebut Quran ta'amin, dia tengok tak ada mata. Sebab jauh atas pintu-pintu syurga, dia tak dapat nak capai itu. Jadi kalau kita azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita buat itu, ada riwayat. Itu yang amalan yang buat daripada Nabi Adam, kena cinta kepada Nabi Muhammad. Orang Arab kalau bilang, antai di mata ana selalu. Begitu. Kita bilang, terbayang di pelupuk mata. Begitu. Begitu ya. Pelupuk mata ataupun kelopak mata lah.
kelopak mata. Kelopak mata tu lebih luar. Pelupuk mata tu yang dari dalamnya tu. Pelupuk mata. Itu Nabi Adam alaihissalam secara ringkas. Nabi Adam dalam jannah sepi. Allah Ta'ala ciptakan pasangannya Hawa dari tulang sulbi dia. Jadi Adam tak ada bapa, tak ada mak. Hawa ada bapa, tak ada mak. Adam tu bukan kira bapa lah. Sumber asalnya lah. Daripada manusia, daripada Nabi Adam. Tulang rusuknya kurang satu. Maka jadi Siti Hawa. Maka nampak Siti Hawa dia berkenan. Ngaluri laki-laki berkenan perempuan. Maka kalau kau laki-laki tak berkenan perempuan, kau macam bukan anak Adam aja. Sebab nama anak Adam, bukan anak Adam macam apa? Anak buruk. Anak apa tak tahu aku nak cakap. Sebab kalau Adam, laki-laki mesti minat perempuan. Itu baru anak Adam. Itu baru namanya human. Baru namanya man from human. Kalau kau tak gitu, tak macam anak Adam aja. Bermakna kau dah separuh setan lah. Kau tak minat perempuan tapi hanya minat Allah, itu lain cerita. Tak minat perempuan, lain daripada perempuan. Lain daripada perempuan apa ada jenis? Apa jantina selain daripada perempuan ada berapa jenis? Laki-laki lah. Na'udzubillah. Maka dipinangnya Siti Hawa oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Allah Ta'ala izin terima pinangannya. Dan mas kahwinnya kena bayar. Mas kahwinnya apa? Selawat atas Nabi. Seberapa banyak? 100 kali satu nafas. Maka selawat atas Nabi Muhammad jadi mas kahwinnya. Nabi Adam pun selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Kita nak tengok 100 nafas kita tahan tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5 nafas dah putus. Nabi Adam 50 nafas putus. Panjang makna nafas dia. 50 nafas putus. Putus, ya Allah. Sambung lagi. Sebab itu yang nama nikah boleh hutang mas kahwin. Sebab pernikahan pertama mas kahwinnya hutang. Bayar 50 dulu, kemudian bayar 50 lagi. Hutang. Mas kahwinnya hutang. Separuh tunai, separuh hutang. Nabi Adam AS. Kemudian diperdaya oleh, dia ketika di jannah, dia belum ada anak. Semua anaknya ketika di bumi. Awal-awal jannah. Maka diturunkan ke bumi dengan tipu daya syaitan. Dalam tipu daya syaitan. Maka, when there's a will, there's a way. Kalau kau nak bukan kita suruh langgar undang-undang ya. Tapi kalau kau nak sampaikan dakwah kepada orang dalam PKP tak boleh bergerak ke masjid, ada jalannya, boleh buat through internet. Ada you can reach, ada semua itu. Allah Ta'ala akan bantu. Sebab kata Habib Hussein Al-Attas mengatakan, Iblis pun boleh menjelinap curi masuk dalam syurga lah. Takkan aku tak boleh nak menjelinap, nak buat kerja urusan dakwah aku. Dan aku bukan buat benda yang salah. Allah Ta'ala akan jalan. Iblis pun boleh menjelinap masuk dalam syurga. Takkan aku tak boleh. Begitu ya. Lagi aku nak buat benda baik, insya-Allah Allah Taala bantu. Begitu ya. Ketika di bumi Nabi Adam, anak-anaknya dia Siti Hawa mengandung selama banyak 20 kali. Setiap anak kembar. Yang sulung Habil. Anak kembarnya mesti jantan perempuan semua. Sebab dia tak ada sepupu, tak ada apa semua adik-beradik. Maka dia boleh kahwin dengan silang kembar. Itu syariat dia. Maka yang abangnya Habil, pasangan kembarnya Labuda. Yang berikutnya Qabil, pasangan kembarnya yang kelima. Jadilah peristiwa korban yang pertama, Qabil dan Habil punya cerita. Kemudian yang penghabisan punya kandungan satu saja. Tak ada kembaran, itulah Nabi Syith. Dan dari Nabi Syith turun keturunan jadi Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pada zamannya berlakulah zina yang pertama. Ya. Tapi semua masih beriman ya. Qabil Habil itu semua beriman ya. Zaman Nabi Idris yang macam-macam hal pun dah beriman ya. Nabi Idris orang yang pertama bina rumah dan yang pertama jahit baju. Jadi sebelum itu semua antara Nabi Syith, Nabi yang Qabil Habil semua they live as a caveman. Tinggal dalam gua dan bajunya itulah kulit-kulit haiwan, daun-daunan sikit lebih kurang selimutkan badan begitu aja. Caveman, Nabi Adam caveman kiranya ya, caveman.
Tapi beriman, jangan kau ingatkan janggut dia begitu, semua begitu ya. Dia beriman. Anak dia Habil aja. Habil persembahkan apa? Tanaman, sayuran. Habil persembahkan apa? Kambing. Satu penternak, satu pertanian. Bermakna the first generation on earth yang duduk sini dah ada agriculture. Dah ada pertanian apa? Agriculture ya. Dah ada pertanian dan ada penternakan, dah ada pertanian, dah ada peternakan ya. Dan mereka tidak hanya hidup berburu saja kat hutan, bawa tombak, bawa panah begitu saja. Kalau berburu pun dah cukup bagus dah. Tetapi mereka dah tahu makanannya, mereka dah tahu menternak dan tahu tusuk tanam ya. Yang last sekali Nabi Syith anaknya, tak ada kembaran. Nabi Muhammad, kerana daripada Nabi Syith tu, nanti tu yang sulbi dia itulah benih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada kembaran. Bagaimana Nabi Muhammad tak ada adik-beradik. Dia tak ada share-nya, tak ada comparisonnya makhluk Allah Ta'ala mulianya ya. Nabi Idris yang mula jahit baju daripada kulit haiwan. Potong, ada belengan, ada pesen baju lah. Ada pesen baju. Macam kita tengok cerita Flintstone. Kan yang ada cuma bungkus saja. Yang ada daripada kulit tapi bentuk baju. Nabi Idris mula bikin. Dan yang dahulunya tinggal dalam gua tok-tok. Mana gua tok-tok tu mana purely. Tinggal dalam gua tok-tok. Tak ada masuk apa-apa semua gitu ya. Minta maaf ya. Saya tengah kuliah, jangan asyik komen-komen ya. Jangan cakap begitu dengan gitu. Apa cakap begitu? Ada yang komen tak? Kalau dengar kuliah, konsentrasi ya. Jangan ditanya kawan awak komen apa. Dengar kuliah, dengar ya. Walaupun awak tak depan saya, tapi adab-adab belajar biar awak dapat full mark, awak dapat gitu. Dengan kuliah jangan asyik komen, ustaz cakap begini, ustaz cakap begitu, apa semua gitu ya. Kecuali Wahabi dia nak komen yang negatif tu memang PL dia. Memang dia tak belajar ilmu, dia hanya kritik ilmu. Ya. Awak yang nak belajar ilmu, jaga adab betul-betul. Jangan sambil tengok internet, sambil key in kawan-kawannya. Ustaz cakap begini, ustaz cakap begitu. Ustaz komen begini. Macam-macam lah dia komennya. Komen positif. Komen positif, ulas ke apa gitu kan. Semua dah termasuk dalam bual-bual ketika kuliah disampaikan. Jangan ya. Jangan. Okey. Baik. Nabi Idris yang mula hidup cara begitu. Dia pahat daripada gunung. Dia mula pahat bikin bilik, bikin rumah, bikin begitu. Dah mula ada berumah lah. Rumah yang dibuat, mana dibina. Walaupun daripada gunung. Itu juga nanti kaum-kaum yang berikutnya, kaum Ad semua pun daripada gunung juga mereka pahat jadikan rumah. Kenapa? Dia tak boleh bina rumah. Kalau dia bikin rumah daripada kayu, paling-paling tahan 100 tahun, 200 tahun. Diorang hidup 1000 tahun. Jadi, kalau bikin rumah daripada batu pun, boleh usang. Rumah dah roboh, dia belum apa-apa. Maka dia pakai daripada benda yang kekal. Pasal hidup dia pun macam kekal. Kalau 1000 tahun. Punya lama kehidupan. Ya. Baik. Nabi Idris AS. Dia yang mula jahit baju. Dia yang mula bikin rumah, pahat gunung bikin rumah. Nabi Idris AS. Kemudian sampai zaman Nabi Nuh. Sampai zaman Nabi Nuh, orang mula kufur. Zaman Nabi Nuh. Sebelum itu, semua masih beriman. Semua masih beriman. Maka zaman Nabi Nuh mula menyembah berhala. Macam mana mula menyembah berhala? Mereka, kalau orang-orang besar mereka meninggal, Nabi mereka meninggal, ke orang besar mereka meninggal, mereka pahat, bikin peringatan. Macam kita gambar lah. Gambar. Tapi kita tak sembah. Kita sembah Allah. Mereka mula gambar. Mereka tak ada gambar, mereka bikin patung. Awal-awal memang syariatnya dibenarkan. Lama-lama mereka dah mula menyembah patung itu. Menyembah dan menyeru patung itu. Zaman Nabi Nuh mereka mula jadi kafir. Zaman Nabi Nuh ya, mula jadi kafir. Zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah. Allah Ta'ala suruh bikin kapal bukan pada ambil bukan nak kapal ambil kayu daripada mana? Beli kat kedai kilang papan lah. Ada. Ambil macam mana? Ambil daripada hutan, tebang. Betul? Tak. Bukan ambil daripada hutan, tebang. Tanam pokok. Pokok kan kita belajar dekat botanical garden. Pokok ini dah 100 tahun gitu. Kalau banding dengan zaman Nabi Nuh, 100 tahun tu belum apa-apa. Jadi dia tanam pokok. Dari pokok kecil sampai pokok umur ratusan tahun dah besar. Tebang, bikin kapal. Ada tak orang nak masak kuih hari raya, tanam gandum. Nak bikin kuih tat, tanam nenas. Tanam benih nenas, dah jadi kuih tat, dah jadi nenas, baru ambil. Lombongkan besi untuk buat parut. Parut kan pakai besi. Lombong besi, lebur besi buat parut. Semua from raw material.
Bukan hanya raw material tau. Bukan hanya raw material. Baru grown material. Raw material tu dah ada, tinggal kau cari. Ni grown material. Begitu ya. Jadi Nabi Nuh bikin kapal. Nabi Nuh ni adalah engineer kapal. Nabi dan Rasul. Dia pernah bikin kapal. Dia orang belayar. Negeri dia banyak laut. Tak ada. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri ilmu, ini semua daripada Allah Ta'ala laduni. Nabi Nuh boleh bikin kapal. Jadi boleh bikin kapal. Dia tak ada pengalaman bikin kapal. Bukan dia orang belayar punya orang. Dia bikin kapal. Kapal dia bukan kecil. Kapalnya besar. Dan kapalnya pulaknya bukan macam biasa. Mengharungi ombak yang seluruh muka bumi dengan badainya sekali. Taufan Nabi Nuh AS. Kuat kapalnya. Dan boleh ada berapa tingkat, berapa sisi. Dan boleh isi haiwan, semua haiwan yang ada atas muka bumi sekarang ini. Dan manusianya yang ada semua adalah zuriat daripada yang pernah naik atas kapal Nabi Nuh. Dan Nabi Adam, bapa segala manusia. Nabi Nuh gelarannya Abul Bashar Thani. Bapa manusia, bapa insani yang kedua. Yang kedua. Kenapa? Daripada zuriat Nabi Nuh lah lahir segala manusia. Mendarat 4 orang anak jantannya beserta menantu-menantunya, ya. Maka ada satu menjadi bapa kepada orang Arab, orang putih, Sam bin Nuh. Daripada dia turun jadi Nabi Ibrahim. Turun jadi Nabi Muhammad. Pada Sam bin Nuh. Satu jadi bapa kepada orang negeri Afrika. Hitam-hitam semuanya sama pisin semua. Satu jadi bapa bagi orang-orang Polynesian. Melayu, Hawaii, kan mukanya sama lebih kurang kan? Begitu. Satu jadi bapa pada orang-orang bangsa Cina. Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepun, Korea, kan spesies semua tu kan? Semua daripada semua bapa. 4 jenis manusia, 4 jenis bangsa manusia. Sampai sekarang, macam mana pun tak ada lari daripada itu. Mexico masuk dalam mana? Mexico, Polynesian, yang asli dia lah. Maka masuk dalam Polynesian. Baik. Itali, Rom, masuk dari mana? Masuk dalam orang putih. Masuk dalam Arab. Punya keturunan. Zimbabwe, Namibia. Semua tu. Afrika. Semuanya begitu. Keling, masuk dalam mana? Dia ada mirip-mirip Arab, cuma dia hitam. Dia ada mirip-mirip Melayu. Mungkin kacukan selepas itu. Begitu ya. Jadi 4 bangsa manusia. Tak ada jenis lain tak? Tak ada jenis lain. 4. Ada jenis lain tak? Apa kau sebut apa bangsa? Semua masuk dalam 4 itu. Baik. Apa Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh yang di antara yang derhaka siapa? Isterinya dan anaknya tak menyembahnya ya. Nabi Adam nanti apabila orang jumpa pada yaumil akhir minta dia syafaat, apa dia bilang? Nafsi. Hari ini Allah Taala murka semurka-murkanya. Apa aku pernah dilarang pada menghampiri pohon, bahkan aku makan buahnya. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diarahkan supaya jumpa Nabi Nuh. Semua Nabi 5 ulul azmi. Maka jumpa sama Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh pula yang cakap? Aku pernah minta satu doa yang Allah Ta'ala tak perkenankan. Maknanya kau tak perkenankan tu bermakna tak patut kau minta. Takut kalau Allah Ta'ala question. Apa minta dia? Oh ya. Boleh. Nabi Nuh alaihissalam apa tadi kita katakan apa? Sebut apa? Dia ada doa. Apa dia doa? Satu, apa dia doa yang tak berpatutan. Ada riwayat mengatakan pasal dia doakan kaum dia bah. Tapi itu Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala perkenan. Satu riwayat didoakan anak dia selamat. Jadi kalau orang alim dia punya sumpah Allah perkenan. Dia punya doa selamat kadang-kadang Allah tak perkenan. Sebab itu dia tak suka doakan orang. Yang orang deserve tu doa, yang orang tak deserve biarkan dia dapat. Begitu ya. Begitu ya. Sebab itu jangan orang alim jarang suka nak berdoa begitu ya.
Jadi Nabi Nuh alaihi salam dia doa, ya Allah selamat anak aku. Irkam ma'ana, marilah naik bahtera bersama dengan aku. Taklah larang, dia bukan anak engkau, amalannya tidak saleh. Takut dia. Bermakna dia dah minta satu perkara yang Allah Ta'ala tak perkenan, maknanya yang not supposed dia minta. Not supposed dia minta. Nabi Nuh alaihi salam, ya. Nabi Nuh alaihi salam, ya. Baik. Kalau perlu pergi ke hospital, apa tuan Haji? Pergi, tak apa terus. Ha. Nabi Nuh alaihi salam, ya. Jadi begitu Nabi Nuh alaihi salam dengan apa, dengan pengikutnya, dengan anaknya, begitu ya. Kemudian bahteranya mendarat, mendarat. Bahnya cukup besar. Bahnya sehingga puncak paling tinggi, puncak gunung paling tinggi Karam 40 hasta di bawah permukaan air. Gunung paling tinggi gunung mana? Ha? Everest. Sekarang zaman dia mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Gunung Daik bercabang 3, sekarang 2 je cabangnya. Kenapa? Dalam 200 tahun dahulu pernah patah. Kerana pantun ini sudah lebih daripada 200 tahun dahulu. Patah kerana gempa. Sekarang cabang hanya 2. Maknanya pantun ini adalah lebih daripada 200 tahun turun-temurun. Orang-orang Melayu punya pantun. Sampai sekarang, Gunung Daik dah cabang 2, orang masih sebut cabang 3. Maknanya pantun ini disusun orang sebelum zaman Gunung Daik patah. Kami nak bawakan di sini, Gunung Daik pun boleh patah. Taklah tinggi sangat pun. Maka gunung tinggi-tinggi pun tak mustahil patah. Kalau Everest still the tallest mountain, Everest pun kalau 40 hasta. Karam 40 hasta. Tapi kalau they are more taller, higher mountains, bermakna Everest punya puncak tu Karam lebih daripada 40 hasta. Kalau Everest paling tinggi, Everest pun Karam 40 hasta. Tapi kalau ada yang lebih tinggi daripada Everest, bermakna Everest Karam lebih daripada 40 hasta. Banyak tak airnya? Allah Ta'ala ada simpanan air begitu banyak ya, bahkan lebih lagi. Jangan sombong ya. Dan akhir zaman Nabi mengatakan, Ahlul Baitku seperti bahteranya Nuh, tak selamat kecuali yang naik padanya. Bermakna akan berlaku bah yang melanda sebanyak-banyaknya, semua akan karam. Semuanya. Yang beriman pun karam, yang tak beriman pun karam, apa semuanya akan karam. Akan hanyut imannya, akan karam takwanya, akan lemas Islamnya. Semua itu bahtera, kecuali naik bahtera Ahlul Bait Nabi. Akhir zaman akan berlaku bah sekali lagi. Bukan bah air, tapi bah fitnah. Bah fitnah. Yang kecuali naik bahtera Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian lepas daripada itu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam dia dah mula kecil sedikit. Dia punya saiz smaller dari Nabi Adam. Kalau Nabi Adam pokok kelapa, dia pokok pinang. Dia 2/3 saiz Nabi Adam. Masih besar juga. Anak dia Nabi Hadun. Semua di Hadramut. Kita sudah ziarah. Makamnya pun panjang juga. Tak sepanjang Nabi Adam. Ya. Nabi Hud alaihi salam. Dia di negeri Hadramut. Kemudian Nabi Hud ni, semua Nabi-Nabi pernah pergi Mekah, pernah pergi haji. Syariatnya. Kecuali yang tak sempat pergi haji, ialah siapa? Nabi Hud AS. Padahal dia tak jauh, dekat Hadramut saja. Dekat Hadramut tak sempat. Kenapa? Dakwah tak boleh nak tertinggal kaumnya sedikit. Macam-macam kerenah mereka. Berdepannya dia punya dakwah tu, ongoing dakwahnya. Nabi Hud AS, ya, dakwahnya sampai begitu sekali. Nabi Hud AS tak sempat pergi haji. Lagi sekali, kaum Ad gagah, kuat. Bikin bangunan sampai sekarang masih ada kesannya. Ada yang mengatakan Petra yang di Urdun itu kaum dia yang bikin. Kemudian lepas binasa semua, Nabi Hudnya pindah ke Hadramut. Ada setengah riwayat mengatakan begitu, ya. Dan jabal-jabal di Hadramut tu kan rata saja, plateau. Kalau kita ni atasnya semua rata je tau. Sama tau, macam diukur tau. Sama ratanya. Menurut Abi Muhammad bin Abdullah Al-Idrus mengatakan bahawa itu adalah kena pukulan daripada bahnya Nabi Nuh. Jadi
patah semua, kena pukul semua sekali rata semuanya. Kena pukul semua, kasih rata semua jadi plateau. Jabal-jabal di Hadramut. Kena pukulan yang paling banyak kuat kena hakisannya ialah gunung-gunung di Hadramut. Gitu, ombaknya tengah betul, tsunami tengah keras-kerasnya di sana sampai patah puncak gunung serata negeri semuanya. Besar bahnya. Ombaknya tu sebesar, kalau dia sampai gunung Karam, ombaknya lebih besar pada gunung lah. Sampai gunung pun boleh patah. Begitu ya. Nabi Hud, kaum Ad begitu gagah, begitu garang, begitu apa semua. Siapa yang kalahkan mereka? Nabi Hud yang perang dengan mereka. Allah yang jatuhkan musuhnya sendiri. Allah yang jatuhkan. Nabi Nuh dilawan kaum dia. Tak. Dia menyelamatkan naik kapal aja. Yang lain Allah Ta'ala yang binasakan. Jadi kita dalam attitude kita, sikap kita dengan orang-orang jahat, kita takkan termampu nak lawan mereka. Hanya asingkan diri daripada mereka. Nombor satu, don't get involved dengan aktiviti mereka. Nombor dua, asingkan diri daripada mereka. Maksudnya bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, dia tidak involved dengan kaum dia, bahkan dia asingkan diri naik kapal, dia buat hal dia dan diselamatkan siapa yang patut diselamatkan, yang Allah Ta'ala suruh selamatkan. Akhir zaman dia begitu, ya. Orang yang tak nak sama kita, terserah. Dia selamat tak selamat, tak semestinya yang ikut kita aja selamat. Mungkin dia boleh naik ikut orang lain juga. Dan kalau sampai dia pilih yang tak selamat pun, we cannot force him. Semua dah tertulis begitu ya. Kaum Ad pun begitu, gagah, kuat semua. Akan mengatakan siapa lebih kuat daripada kami? Mereka punya kuat, dia punya gagah dia begitu. Siapa yang binasakan dia? Allah. Maka lenyaplah. Maka mereka binasakan oleh Allah Ta'ala. Rumah-rumahnya masih ada kukuh. Orang semua dah tak ada. Semua dah habis binasa. Sebab itu orang putih buat kajian ya. Saya suka tengok dokumentari tau. Kita tengok kebodohan orang putih. Apa yang dia bilang mystery of in history, macam-macam lah. Blow up history, macam-macam dia bikin semua. Kadang-kadang dia kaji ni menurut arkeologis yang kaji purba ni semua, kaji purba. Oh ada teori ini, ada teori ini. Korang semua bodoh. Kau tak baca Quran. Bodoh lah. Kau tak baca Quran tu namanya bodoh. Kita baca Quran semua dapat. Allah Ta'ala bilang, berapa banyak famshu fi manakibiha. Kamu apa lagi? Saya tak ingat ayatnya. Jalan kita nampak bekas-bekas rumah-rumah lama. Kaum-kaum lama. Mana? Mereka lebih kuat daripada engkau. Semuanya. Kau masih nampak kau jalan di bekas-bekas rumah-rumah mereka. Tapi orangnya dah tak ada. Maka saintis ahli pakar sejarah purba, dia jumpa ketamadunan Aztec di Mexico. Dia jumpa. Tetapi dia jumpa di satu tempat. Tapi dia bilang, mana tamadunnya? Mana orangnya? Apa yang buat mereka meninggalkan ketamadunan dia ke rumah dia? Begini besar, begini hebat nampaknya. Tak ada tanda gempa bumi sebab bangunan dia masih hebat. Tak kebakaran. Tak ada tanda kebakaran. Apa macam mana? Kau tak tahu. Allah Ta'ala cerita. Contohnya kaum Ad lah tu. Rumahnya masih ada. Dia punya city-nya masih ada. Yang ada memang ditenggelamkan Allah Ta'ala, dikaramkan. Dengan bangunan sekali Atlantik di bawah laut. Yang ada masih tegak berdiri. Tapi orangnya mana? Kenapa ditinggalkan? Kalau kota Melaka, orang Melaka, sampai sekarang masih ada orang Melaka. Kosong tak Melaka? Tak kosong kan? Istananya tak ada, tapi ketamadunannya masih ada. Tapi mereka sana istananya masih ada. Bandarnya pun masih ada. Tapi orangnya dah tak ada. Semua dah pindah ke tempat lain. Abandon semuanya itu. Kenapa mereka tinggalkan? Mana mereka? Kemarau ke apa? Tapi ada bekas sungai tempat ini. Mungkinkah kemarau supaya mereka tinggalkan begitu begini apa semua? Umpamanya ya. Umpamanya. Kalau mereka tinggalkan kemarau pun nanti tak ada air, mereka akan balik semula. Tapi kenapa sampai betul-betul vanish sekali? Kerana Allah Ta'ala matikan orangnya saja. Rumahnya dan townnya dan city-nya Allah Ta'ala preservekan untuk jadi tanda-tanda kenyataan bagi orang-orang yang akan datang. Maka itu jawapannya. Maka kaji, adakah kerana ini? Kerana Allah matikan dan pupuskan mereka semua. Allah Ta'ala hanya tinggalkan bangunannya dan bandarnya sahaja. Untuk jadi tanda penghinaan terhadap diri mereka. Begitu ya. Nabi Hud alaihi salam tinggal di Hadramut. Ya. Dan itulah makam yang paling sahih, yang paling tua sekali. Begitu ya. Dan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Ya. Nabi masa dalam Mi'raj ada, saya tak ingat.
Baik, tapi makam Nabi Hud tu paling tua. Paling tua sekali ya. Apabila orang-orang Hadramaut datang jumpa Nabi, para wufud datang jumpa Nabi dari Hadramaut, Nabi kata, oh di sana ada makam saudara aku Nabi Hud. Dan tetap nama diri Wadi Ahqaf. Nabi Hud alaihi salam. Wallahu alam bisawab. Setakat ini saja sampai Nabi Hud. Jadi kalau tanya bulan depan kita macam mana nak cerita Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan berikutnya. Ya. Dan kenapa kita tahu 25 ini semua? Sebab ceritanya semua masih ada sampai zaman sekarang. Segala kerenah-kerenahnya tu semua tu, the main kerenah daripada ini 25. Jadi kita sampai sekarang. Kita jumpa tak masyarakat yang suka berebut walaupun dengan adik-beradik sendiri? Itu contoh daripada Nabi apa punya cerita? Nabi Adam punya anak-anak, ya. Jumpa tak cerita kaum yang mendustakan walaupun lama ketamadunannya? Seperti kaum Nabi Nuh. Jumpa tak kaum yang build barang tinggi-tinggi apa semua besar, bersombong? Kaum Hud. Jumpa tak yang termahak sangat dunia dan zalim sekali? Firaun zaman Nabi Musa. Semua kita jumpa tak? Kita jumpa semua tu. Perwatakan mereka semua masih ada sampai sekarang. Jadi kita belajar dari mereka untuk kita tahu macam mana mereka dan macam mana dibinasakan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.